Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan laporan bertajuk AI menguasai dunia dari sudut falsafah dan etika. Pertama sekali, kita perlu faham apa itu kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau dikenali sebagai AI. AI ialah teknologi yang berkembang sangat cepat dan ia kini menjadi sebahagian penting dalam revolusi perindustrian keempat. Kita boleh lihat kesannya dalam banyak aspek kehidupan seperti tempat kerja, pendidikan, penjagaan kesihatan, pertahanan dan hiburan. Dalam bidang pendidikan, khususnya, AI semakin digunakan untuk membantu guru dan pelajar. Guru boleh menyampaikan pelajaran dengan lebih menarik dan berkesan, manakala pelajar pula boleh belajar secara kendiri dengan bantuan aplikasi pintar. Namun, kemajuan AI ini turut menimbulkan persoalan penting dari sudut falsafah dan etika. Contohnya, apa yang akan jadi jika AI mengawal sistem, sosial dan ekonomi? Adakah manusia akan kehilangan kawalan terhadap ciptaan mereka sendiri? Dan bagaimana pula dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan? Jadi, dalam pembentangan ini, kami akan kupas isu ini dengan lebih mendalam, khususnya mengenai bagaimana AI memberi kesan kepada nilai manusia dan masa depan tamadun. Tujuan kami adalah untuk membuka mata kita semua tentang tanggungjawab moral dalam membangun dan menggunakan teknologi pintar seperti AI. Selamat sejahtera, nama saya ialah Alicia binti Rahman. Nomometrik saya ialah MS24092970. Pada hari ini saya akan membentangkan bahagian saya, yaitu teori konspirasi yang terpilih. Teori yang dipilih ialah AI mengambil alih dunia. Kecerdasan buatan AI semakin berkembang dan mempengaruhi pelbagai aspek kehidupan manusia, seperti pembelajaran dan pekerjaan. AI bukan saja menjadi alat bantu, malah semakin ramai manusia bergantung sepenuhnya kepadanya. Contohnya, seorang rekan saya menggunakan AI seperti ChatGPT bagi membuat keputusan hariannya, yaitu dia menanyakan soalan seperti apakah yang perlu dibuat ataupun aktiviti yang berfaedah untuk dia lakukan pada hari itu. Ini menunjukkan tahap kebergantungan terhadap AI adalah tinggi, walaupun untuk perkara yang seperti begini. Ketaksuban terhadap AI menyebabkan manusia hilang keupayaan membuat keputusan sendiri. Tapi, masih tiada bukti saintifik kukuh bahwa AI akan mengambil alih dunia. Kesimpulannya, AI membawa banyak kebaikan dan juga keburukan. Kita sebagai pengguna haruslah bijak dan jangan terlalu bergantung kepada AI. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, saya Nur Farinatika ingin membentangkan bahagian dari segi analisis logik untuk tajuk AI mengambil alih dunia. Teori konspirasi yang menyatakan bahawa AI akan mengambil alih dunia kelihatan membimbangkan, namun apabila dianalisis secara logik, ia dipenuhi dengan kesesatan pemikiran. Antara kesalahan logik yang ketara ialah slippery slope, iaitu andaian melampau bahawa kemajuan AI secara otomatik akan membawa kepada kejatuhan manusia tanpa mempertimbangkan faktor kawalan dan peraturan. Selain itu, wujud juga apple to fear, di mana ketakutan terhadap teknologi dimanipulasi untuk menimbulkan kebimbangan tanpa bukti kukuh. Teori ini turut mengandungi false dikotomi, iaitu anggapan bahawa hanya ada dua pilihan, sama ada manusia atau AI menguasai dunia. Sedangkan realitinya AI adalah ciptaan manusia yang berfungsi di bawah kawalan manusia. Kesilapan hujah ini diperkuatkan dengan Strawman fallacy yang menggambarkan AI seolah-olah makhluk hidup yang mempunyai niat dan kesedaran. Sebenarnya, AI hanyalah sistem pemprosesan data berdasarkan algoritma tanpa emosi atau kehendak. Maka teori ini tidak berasaskan logik yang kukuh dan adalah lebih rasional untuk memahami AI secara saintifik dan realistik. Seterusnya, analisis metafisik terhadap AI. Pertama, AI ialah mesin yang tidak mempunyai kesedaran diri atau jiwa dan hanya bertindak berdasarkan data.
manakala metafisik ialah kajian tentang hakikat kewujudan dan realiti, yaitu sesuatu yang lebih mendalam daripada sekadar fungsi teknologi. Ada kebimbangan umum bahawa AI akan menggantikan manusia atau menguasai dunia. Namun hakikatnya, AI hanyalah alat bantu dan bukanlah satu entiti bebas. Dari sudut etika dan risiko, penggunaan AI perlu dikawal dengan peraturan yang jelas, jika tidak ia boleh disalahguna. Contohnya untuk penipuan atau manipulasi maklumat. Dalam masa yang sama, AI juga membawa peluang seperti meningkatkan kecekapan kerja dan membuka bidang baharu. Tetapi AI tetap ada batas kerana ia tidak mempunyai kehendak sendiri. Kesimpulannya, AI ialah alat ciptaan manusia, bukan makhluk yang wujud secara metafisik. Kita yang menentukan sama ada ia digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Seterusnya kita akan melihat isu kecerdasan buatan atau AI dari perspektif epistemologi, yaitu cabang falsafah yang mengkaji sifat, sumber, hak, dan kesahihan pengetahuan. Dengan kemajuan teknologi, AI kini mampu membuat keputusan, menganalisis data besar, dan meniru kebolehan manusia seperti berpikir dan belajar. Namun, timbul persoalan penting, apakah bentuk pengetahuan yang dimiliki oleh AI dan adakah ia sah untuk menggantikan peranan manusia? Dari sudut epistemologi, AI memperoleh pengetahuan melalui pembelajaran mesin dan rangkaian neural buatan. Namun, tidak seperti manusia yang belajar melalui pengalaman, intuisi, dan konteks sosial. AI hanya meniru pola data yang telah dilatih, maka pengetahuan AI bersifat mekanikal dan representational, bukan bersifat sedar dan reflektif. Kebimbangan bahwa AI akan mengambil alih dunia sering berpunca dari kesalahpahaman terhadap kesedaran AI. AI tidak memiliki nilai moral atau kesadaran diri. Namun, menurut epistemologi, pengetahuan sejati memerlukan pemahaman dan refleksi, bukan sekadar Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Firdaus Aiman dan saya akan membentangkan rumusan dan refleksi falsafah terhadap isu AI mengambil alih dunia. Seperti yang kita tahu, kecerdasan buatan atau AI mendapat perhatian di seluruh dunia kerana AI mampu meniru keupayaan manusia seperti membuat keputusan dan memberikan jawaban berdasarkan data. Namun begitu, isu AI mengambil alih dunia sering dibicarakan dengan penuh kebimbangan dan ketakutan, walaupun tidak disokong oleh bukti yang kukuh. Dari sudut logik, banyak teori konspirasi AI sebenarnya mengandungi kesilapan seperti slippery slope dan appeal to fear, yaitu andaian ketelaluan bahwa teknologi ini mampu membawa kemusnahan kepada manusia. Dari sudut metafisik, AI hanyalah ciptaan manusia. Ia tidak mempunyai kesadaran, perasaan, atau niat. Maka ketakutan bahwa AI menguasai manusia ini lebih berpunca daripada imajinasi kita sendiri, bukan daripada realiti sebenar. Manakala dari sudut epistemologi, AI memperoleh pengetahuan hanya melalui data dan algoritma. Ia tidak mampu memahami nilai konteks sosial atau moral seperti manusia. Jadi AI ini sebenarnya tidak mengetahui dalam arti kata sebenar, tetapi hanya meniru maklumat yang telah diprogramkan. Kesimpulannya, ketakutan terhadap AI lebih kepada salah faham. AI hanyalah alat, ia berkuasa, tetapi tidak berjiwa. Oleh itu, dengan pendekatan falsafah yang betul, kita boleh membimbing penggunaan AI ke arah yang lebih positif. Manusia masih boleh memegang peranan utama dalam memastikan teknologi digunakan secara bertanggung jawab demi masa depan yang lebih selamat dan adil. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih.